Adakah anda sudah bersedia? Cuba tengok ni. Kelas kita cantik kan? Walaupun pembelajaran kita tak dapat dilaksanakan di dalam kelas yang seperti biasa, Ustazah bawakan anda semua ke dalam kelas Ustazah. Baiklah, tajuk pelajaran kita hari ini ialah hadis sebagai sumber hukum. Jom fahami perbandingan ini. Pokok memerlukan air dan matahari untuk hidup dengan subur. Manakala manusia memerlukan Al-Quran dan hadis untuk hidup dengan makmur di dunia dan di akhirat. Kerana itulah Al-Quran merupakan sumber rujukan yang utama bagi umat Islam dan sumber rujukan kedua umat Islam selepas Al-Quran ialah hadis. Contohnya di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan hamba-Nya untuk menunaikan solat. Tetapi macam mana cara nak solat ya? Sebab itulah melalui hadis. Hadis yang diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan cara-cara dan kaifiah untuk menunaikan solat dengan betul. Tetapi jangan kita lupa terdapat dua lagi sumber hukum bagi umat Islam, iaitu ijma' dan qiyas. Jom kenali kitab-kitab yang berkaitan dengan hadis. Sahihul Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Jami' At-Tirmizi, Sunan An-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, Muwatta Malik, Sunan Ad-Darimi, Musnad Ahmad. Inilah kitab hadis yang menjadi rujukan utama. Sahihul Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Jami' At-Tirmizi, Sunan An-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, Muwatta Malik, Sunan Ad-Darimi, Musnad Ahmad. Inilah kitab hadis yang menjadi rujukan utama. Sekarang, mari kita fahami apakah itu hadis. Hadis dari segi bahasa adalah kata-kata atau baharu. Dari segi istilah, sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama ada perbuatan, percakapan, pengakuan dan sifat baginda. Ini bermaksud semua yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hadis. Ia juga dipanggil sunnah atau al-khabar. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan, baginda makan dengan menggunakan tangan kanan, ianya adalah sunnah. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunaikan solat, begitulah juga kita dengan melakukannya mengikut perlakuan solat baginda. Manakala pengakuan baginda pula seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengaku dengan kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala, begitu jugalah kita wajib mengimaninya. Bagi sifat-sifat baginda pula, kita mestilah contohi seperti sifat amanah dan jujur baginda dalam segala urusan seharian kita. Sekarang, jom kenali ciri-ciri yang terdapat dalam hadis. Di dalam sesebuah hadis, jika anda lihat bahagian rangkaian perawi seperti Abu Zar, Jundub bin Junadah, ia adalah perawi-perawi yang menyampaikan sesuatu matan hadis dan dipanggil sanad. Manakala teks hadis ianya dipanggil sebagai matan. Sekarang mari kita lihat apakah maksud sanad dari segi bahasa, iaitu sandaran. Manakala dari segi istilah adalah rangkaian perawi yang menyampaikan sesuatu matan hadis. Manakala matan dari segi bahasa ialah sesuatu yang jelas dan zahir. Dan dari segi istilah, teks hadis yang terdapat selepas berakhirnya sanad.